Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kasih Allah. Kasih apa ya? 19. Tak jauh ya. Rumit. Tak jauh itu bahasa apa? Baca kat mana tu? Dah baca tak? Itu tak semacam. Ya lebih kurang surat 7 tu. Jadi mana? Jauh dia ni. Mana? Tengok. Kalau satu dia kata badan pada siapa ke atas. Tengok. Muka surat 6. Kita jawi bawah muka surat 6. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa berkata ia sekeping daripada apam itu terlebih baik daripada ilmu. Sampai itu tengok qala musannif rahimahullah. Kitab no 17, kitab ni ke surat 6. Dan berkata siapa-siapa yang kata tu orang yang adalah ilaha illallah, Islam kita lah. Dia kata macam mana? Sekeping daripada apam. Apam ni jenis makanan lah. Apam tu lah juga. Dia kata macam mana? Terlebih baik daripada ilmu. Ilmu mana? Ilmu Islam, ilmu syarak, ilmu tauhid, ilmu fiqh. Dia kata baik apam bagus. Lagi. Dia kata gitu. Sekeping apam. Tak kira ni dia contoh dengan apam. Kalau dia kata sekeping roti canai lebih bagus daripada ilmu. Dia dulu lah. Sebab ilmu ni benda tinggi. Allah bersifat ilmu. Rasul-rasul wajib bersifat dengan ilmu. Allah perintah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar ilmu kepada Nabi Allah Adam. Sebab apa syarat boleh perintah dunia ni? Kerana Nabi Adam ada ilmu bab pemerintahan atas muka bumi. Jadi ilmu ni penting tak? Paling penting, tinggi sekali. Terutamanya ilmu syarak. Walau satu huruf pun. Mengaji Iqra alif bata tu. Kalau tak ada satu huruf kita buang kapi tu. Kita kata huruf alif tak boleh pakai. Jangan si pasal. Tu dia panggil bab ilmu ni tinggi, jangan umpama benda lain lebih tinggi. Maka ia itu jadi kafir. Kalau bersangkut dengan ilmu hak Islam kita lah. Dia kata ilmu bab main bowling. Orang main bowling bab sukan, ilmu jenis tik. Baik makan roti bagus tak apalah. Bukan nak jadi pak tu. Kalau dia umpamakan ilmu hak syarak, ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah hak Islam, bab Quran, bab ni kafir. Dia tak ada. Hak paling tinggi sekali hak itulah.
Tak ada ni kita nak hidup terti hukum hakam. Tu dia panggil jangan umpamakan apam sekeping apam terlebih baik daripada ilmu. Ni apam. Apa sajalah. Tapi ilmu macam mana ni? Ilmu yang satu dengan agama kita lah. Gitu. Dan barang siapa, jadi kafir juga. Apa dia tu? Menjawab perkataan orang yang berkata. Dia bukan kata, dia jawab. Nampak? Dia jawab tentang apa? Aku pertaruhkan hartaku kepada Allah. Kawan ni dia nak pergi keluar mana-mana, dia pun ambil barang dia, tak kira lah motor ke kereta ke, barang-barang ke hak dia lah. Dia pun simpan barang tu sambil dia sebut macam mana? Aku pertaruhkan. Apa taruh? Simpan hartaku ini kepada Allah Ta'ala. Yakni aku simpan ni dengan perlindungan Allah Ta'ala. Kita kunci kereta lah, bukan harap dikunci itu penyamun boleh buka. Okay. Kamu dia tak boleh ambil kereta, dia ambil tayar, kena kira kalau ni. Kita tutup kereta bubuh dengan geram boleh, dia pergi bucah tayar. Kita pakai motor bubuh dengan alat cukup dia, curi kebun kereta, kalau jadi kerja juga buat ni. Tayar pun dia sapuh, kabur-kabur dia buat lagi. Tapi dengan mana yang tak boleh? Bila kita kait dengan Allah. Kalau dengan izin Allah, Allah nak beri penyamun tak boleh ambil. Kenapa? Hati penyamun tu pun dipegang oleh Allah. Boleh-boleh jadi tengok, rasa tak lalu. Tuan rumah tak ada dah. Alat kakak cukup. Nak buka boleh tak? Tapi hati berasa, barang ni tak apa laku ni. Pelik gitu. Boleh jadi. Allah boleh buat belakang. Kadang-kadang tu dia serepak macam tak apa nak nampak barang. Kadang-kadang nak buka tak boleh. Macam-macam Allah boleh buat. Ada ayat dah Allah boleh buat benda harus takluk kudrat dia kita mengaji. Benda harus ni di bawah takluk Allah. Nak buat kok ni boleh, nak buat kok ni boleh. Barang kita nak pergi hilang dengan penyamun boleh. Tak mau pergi hilang boleh. Supaya rumah terbakar lah. Kutuhan nak pergi bakar boleh, tak mau bakar boleh. Ikut dia. Tengok dia perintah Nabi Adam. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api menyala tara tu pun tak terbakar Nabi Ibrahim. Sebab apa? Api itu benar harus di bawah takluk kudrat Allah. Kok mana boleh? Jadi kita nak simpan harta apa pun, mestilah kita berpandu pada Allah. Dia kata kena, aku pertaruhkan hartaku kepada Allah. Jadi kawan tu dengar hak kawan simpan barang tu kata macam tu. Dia pun balas kata balik. Kata macam mana? Engkau pertaruhkan, mutaruh harta ni, simpan harta ni, akan harta yang tiada mengikat akan pencuri apabila curinya hartamu itu. Dia buat tu. Kawan tu timpan barang sambil sebut, aku simpan harta aku ni, apa dia? Kepada Allah Ta'ala. Yakni dengan izin perlindungan Allah. Mari seorang kata, mu simpan barang, apa dia? Mu taruh hartamu ni kepada yang tak boleh hikat pencuri. Apabila dia nak curi, jangan. Tuhan boleh hikat pencuri, bukan maksud hikat tangan gitu. Macam-macam dia boleh buat. Apa lagi? Dalam banyak-banyak butir rumah dia pergi curi kawan lain. Kawan tu dia tengok dah tak curi. Supaya kita menega lah. Sini kedai, sini orang kata kedai makan, sini kedai makan, sini kedai makan, sini kedai makan, 5 butir. Kita lalu pun tu kedai ni pun molek juga, hias molek. Tak berasa nak makan, tengok kedai ni tak berasa nak makan. Tengok kedai ni tak berasa nak makan. Berasa nak makan lek apa patah lek mek sini lek. Siapa punya kerja tu? Kedai ni jual barang yang sama, kedai ni jual barang yang sama, kedai ni jual yang sama. Nampak dia nak jual barang tu. Pak siapa kadang-kadang bukan kita tuju tu, dia tengok ni tengok ni. Barang tu juga nya beli kedai tu. Sebab tu peniaga-peniaga jangan duk sakut dengan bijak kita meniaga sebenarnya. Allah yang campak hati kepada pembeli tu.
Kalau kerana tempat yang strategik itu menyebab orang pergi, macam mana peniaga-peniaga orang setengah tu buat mi sup pula kebun. Tengok kedai makan setengah tu duduk tepi jalan hias dengan lampu, panggil pula orang talent mereka. Masak pula dengan pakai buku lebih daripada restoran besar. Orang tak ada katuk itu. Ada tengah kampung tu dalam hutan tu, dalam kampung ujung jual kotia, jual sup, orang penuh. Ada tak tuan-tuan? Di situ kena faham kerja Tuhan. Jadi penyamun pencuri ni pun apa lagi? Dia nak buat benda khizlan dia bagi. Apa khizlan? Kekuatan yang dapat oleh seseorang untuk buat jahat. Allah izin juga sebab nak jahat, tapi aku berdosa lah. Sebab mu pakar bagian curi, memang hati nak mencuri, ikhtiar nak curi, belajar cara mana curi, Allah beri. Tapi Allah janji siap, mu kena dosa, mu kena siksa. Dia panggil khizlan. Kekuatan yang dapat oleh seseorang untuk buat jahat. Jadi di situ sakut ke Tuhan tak? Sakut juga. Oleh kerana tu nak buat haru barang apa-apa, apa dia? Kita sangkut dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang ejek main, alah, mu taruh barang ni, cara mu cakap tu tak boleh ikat pencuri. Mana dia Allah tak boleh buat apa lah. Jika dia nak mencuri hartamu, tengok dia kata apa? Maka orang itu kafir. Bukan hak tukang taruh barang tu, hak kata tu. Alah, mu tak dapat mengikat pencuri ya. Dengan koda kata, aku serah pada Allah. Kita nak terbit rumah kena baca tak? Kena baca juga. Rabbis isrih anni biswal fasya wal munkar waj'alna min ibadikas salihin. Tidak baca la hasbunallah ni'mal wakil la haula wala quwwata illa billahil azim. Tua-tua panggil pagar rumah. Orang tua-tua dulu, tengoklah kisah tua-tua wali dulu. Orang curi rumah dia pusing sampai pagi tak boleh tubik. Kita ini kalau dia menyamu masuk spena pun dia curi. Kita tak ada pakai kapal, harap pakai dengan CCTV lah, dengan siring pun tak ada, curi habis. Boh besi pula deri. Orang tua ambil deri mana? Zaman tu deri pun tak tu nak tampak. Nak ambil CCTV kena zaman dulu. Tapi penyamun curi tak boleh tubik. Kebun dia mau buat, kalau curi barang tak boleh turun pokok. Kita tak ada lah. Dengan pokok-pokok ditebang habis boleh ambil. Sebab kita harap kederat kita betul, tak kira dengan Tuhan langsung. Orang tua dulu ni kira dengan Tuhan. Jual buah pertama dapat tu pun dia tak jual lagi. Dia kenuri ke masjid tu. Patang larang orang tua dulu. Buah durian ke dokong ke lasat. Buah pertama tu syukur pada Allah dulu. Buat kenuri dulu. Sedekah alik-balik tu. Kita buah pertama tu jual dah. Tak kaya-kaya sampai sudah. Terima lagi buah buruk. Jual cara buruk. Orang tua dulu tak ada apa buruk. Tobat tak boleh kurang. Malu tak boleh. Buruk. Apalah. Itu dia panggil keberkatan. Kita ni banyak tak ada berkat. Di situlah kita tengok barang demo, kebun demo. Kita ini dengan senapan, dengan alat canggih, semua ada. Tapi kera masuk makan habis. Orang dulu pakai ilmu belama. Kera tak masuk, tanam padi, ciak tak makan. Bukan tak ada ciak. Itu dia panggil beza dengan kita ini. Kita ini dia kait tak ada sakut ke Tuhan. Sakut kita sendiri. Alat canggih kita. Dengan geri besi kita. Dengan CCTV yang kita pasang. Pengerah tu lagi. Tengok esok habis tak apa satu curi habis. Tengok orang dulu dia macam mana? Apa? Dia sangkut dengan Allah. Kalau Allah izin jadi. Kena ikhtiar juga, siap semua cukup. Tapi tetap dengan hati dengan Allah. Selamat insya-Allah. Kalau kata lawan macam tu jadi kafir. Tak mau buat duduk diam, mulut duduk diam. Jangan kata. Hidup peleceh ni apalah haula wala. Jangan boleh jatuh murtad. Lagi. Dan barang siapa berkata, kata macam mana? Tuhanku, matikan olehmu akan daku. Ni orang putus asa.
Kalau ni pula dengan barang mahal ni. Okey. Serabut perut sak hutang ni. Last sekali Tuhan matilah aku ni. Tarik duk lah. Ada orang putus asa gitu. Dia minta pergi mati. Berkata, "Hei Tuhanku, matikan olehmu akan daku, jika engkau kehendak. Padahal aku ini Islam ke kafir, aku pun tak yakin." Aku ni kafir ke Islam? Islam ke kafir tu? Kafir ke Islam ke kafir? Dia kira kafir. Dia tak yakin dengan dia sendiri. Aku ni Islam ke kafir? Kafir ke Islam? Islam ke kafir? Duk gitu. Aku pun tak tahu aku ni Islam ke kafir? Kafir ke Islam? Maka orang itu jadi kafir. Kita kena yakin bahawa kita ini Islam. Kita Islam, kita turut. Ni dok hati kita Islam ke kafir? Kafir ke Islam? Islam ke kafir? Maka hukumnya kafir. Berat hari ni. Hari ni tak tu nak kata apalah. Macam-macam tu dalam TikTok, kadang-kadang tu orang Islam bercakap ikut berasa. Banyak tak benda yang menyebabkan murtad? Banyak. Gini. Ya, benda-benda macam ni ya. Tengok lagi. Dan barang siapa berkata, dia kata macam mana? Tak kala kebinasaan hartanya. Apa maksud? Tak kira lah rumah dia terbakar kan. Dia klik-klik rumah, tengok-tengok rumah terbakar harta dia lah. Atau ladang dia ni terbakar ke tenggelam air kan. Jahanam habis harta dia. Atau anaknya. Anak dia ni masuk hospital, accident, mati. Mana kan? Ni contoh dia beri. Harta tu termasuk anak lah. Atau rumah tangga, barang tak kira nak tampar lah. Seseorang tu, dia kata macam mana? Tuhanku, hei Tuhanku, engkau ambil akan hartaku dan anakku, maka engkau nak buat apa? Dia kata itu, tak puas hati. Anak belah sayang molek. Mari umur berapa tahun? Allah mati. Accident lah mati. Siapa pergi mati tu? Tuhan lah pergi mati. Maka tak puas hati. Dia kata, Tuhan ni mu nak ambil buat apa nyawa anakku? Nak buat apa? Kata gitu kafir lah. Dia kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tu orang tua-tua duk pujuk hati tu lah. Kata macam mana? Allah sayang dia lagi. Allah sayang lebih pada kita sayang. Sebab apa? Nak elok takut terbit tak kawan lah tu. Anak harta ni habis lah. Rumah siap habis ratus-ratus ribu duit packing buat. Baik malam kelik-kelik tengok tak ada apa dah terbakar. Allah Tuhan. Dia mula lah. Tuhan pun terkedih bakar ni. Mula buat apa? Tak puas hati. Apa lagi? Maka orang itu jadi kafir. Ada dulu kisah orang kampung. Dia buat projek besar. Buat projek besarnya, mari banjir habis projek. Tanam apa? Tanaman lah. Tanam terung, tanam cabai, bergelung-gelung, sewa. Habis duit modal banyak mana, paik pun semua. Sedap hai Tuhan awak tolong jang banjir. Pok tu tak puas hati awak parang. Tak puas hati Tuhan ni pun. Nampak lagi. Hak tu jatuh murtad tu, kafir. Nampak lagi. Hak tu bayar tuan-tuan, Allah uji kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita minta Tuhan lah. Nampak lagi. Tuhan dia uji ni ikut kemampuan lah. Hak takut tak tahan sikit-sikit tak apa, tahan sakut dengan murtad. Tuhan ni pun aku hidup kena. Tu dia. Puas hati lagi. Lagi. Anak mati atau harta pun jadi rosak binasa habis, dia tak puas hati, dia condemn Tuhan. Dia kata apa? Tuhan duk ambil anakku apa? Lagi.
maka orang itu jadi kafir, jatuh murtad dia. Walau dia semayang puasa sekalipun, dari sudut akidah dia tak ada apa lah, dia murtad lah tuan-tuan. Ini nah jaga molek. Sebab tu kena sabar sungguh. Kita ni royak boleh sabar ni, nak buat payah. Sepakih kemarin hak di Terengganu tu lah. Lagi tepuh mi tupah 2 kali, tumbuk kawan tu sepak. Kita hak cakap komen boleh lah. Sabar ni boleh royak, nak buat sabar tu payah. Sebab tu baca kitab tersuh boleh, nak buat tasawuf tu payah. Baca kitab tersuh, reti baca kitab boleh royak. Nak buat tu sabar tu. Lepas tiba perak-perak baru sabar, tak panggil sabar dah tu. Dia sabar sebelum perkara tu lagi. Boleh sabar tak? Tak boleh. Kita tak boleh komen pak, tak boleh pandai. Begitu juga orang kena tiba pun sabar macam mana? Okay. Saya tengok nak komen payah. Sabar ni benar payah. Okay. Benar Allah Ta'ala pilih orang, bukan semua. Ustaz pun kadang-kadang tak sabar macam tu juga. Bukan letih ustaz, kadang-kadang orang tak reti sabar lebih pada ustaz lagi. Jangan kira lah orang tak ada ilmu sabar lebih pada orang ada ilmu lagi. Sebab sabar ni Allah pilih orang. As-sabru hasanun walakin fil umara ahsanun. Sabar itu bagus, tapi terlebih bagus kalau sabar itu pada fuqara, orang miskin. Sebab ujian orang miskin tak macam orang senang. Celak pagi tak ada duit dah. Anak ada duit nak makan. Lagi. Rumah pula tirih hatak penuh. Lepas tu pula orang miskin pula, adik-beradik duduk kantor pula. Dia keliling pening kepala. Sebab tu Nabi sebut as-sabru hasanun. Sabar tu bagus kat siapa pun. Tapi terlebih bagus kepada orang fuqara. Sebab orang miskin ni uji bercabang. Kita biasa jadi orang miskin tahu balah mana susah tak ada duit. Kadang-kadang kita ada duit tu sema sedah lah. Pasal apa tak gini? Tawak gini pun memang blank tu kepala. Nak cari tak tu. Takkan RM5 tak ada? Ya, memang RM5 tak ada. Kalau tanya orang miskin lah, mati modal. Kita ada duit sema sedah lah. Pasal apa takkan RM5 tak ada? Lah, memang tak ada dulu. Tak tu nak cari. Sebab tu dah Nabi kata apa? Sabar itu bagus, tapi terlebih bagus sabar itu kepada orang miskin. Gitu. Tengok, ini termasuk dengan sabar ni. Diuji oleh Allah, harta terbakar ke, rosak binasa, anak pula mati ke, ataupun anak jahanam accident, patah tekuk, patah kaki ke, patah pinggang ke. Dia kata, Tuhanku, engkau ambil hartaku ini ataupun ambil anakku ini, kamu nak buat apa dengan dia? Kata macam tu kafir. Ini dia panggil perkataan-perkataan kafir dengan lisan, dengan perkataan. Ini orang ejek-ejek mi agama lama. Boleh jatuh murtad jadi kafir. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan jikalau, ini satu lagi, berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Ini terlibat dengan cikgu kafar. Cikgu kafar apa ni? Ni dia panggil contoh ngaji Quran. Mengajar apa tak kira lah. Terlibat guru-guru yang mengajar orang. Masuk dengan saya lah. Apa lagi? Ni contoh guru Quran. Bila Quran tu meliputi sekali kitab apa semua. Bukan untuk guru Quran saja ni. Cuma dia lihat contohnya. Seorang guru mengajar Quran. Mana ustaz lah ni. Nak panggil tak apa orang mengajar Quran? Ustaz lah dia. Jadi ustaz boleh kafir tak? Boleh. Ustaz kafir dia panggil ni. Ustaz pun boleh jatuh kafir tuan-tuan. Macam tengok dia kata. Jikalau berkata orang yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Ini contoh satulah. Disebut Quran ni. Guru-guru lah. Guru agama ni. Dia kata gini.
bahawa kaum Yahudi terlebih baik tak mana daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Beri tak pada lagu hati kawan mengajar daripada pagi sampai gelap ajar anak kita. Awak beri RM5 lah. Maka tok guru tu pun tak buat mi dia berkata, bik Yahudi bagus sikit. Dari dia orang Islam ni kedekut, kafir dah sebab dia kait dengan Yahudi tu. Dia kata Yahudi lebih baik dari Islam. Tajuk tu lah. Ada ni. Ada ya. Dia kata kena orang yang mengajar. Berkata ni. Berkata siapa dia? Orang yang mengajar Quran. Ataupun guru-guru dah. Guru-guru agama ni. Bahawa kaum Yahudi terlebih baik daripada orang Islam pada membayar hak gurunya. Mungkin beri tak cukup tu. Kawan nak kena klik masak nasi, beras kena beli. Petronah tu bukan hak pak dia. Apa lain? Kalau hak pak kita tak apalah, petron tu pun tak kena mengenal dengan kita. Lepas tu pula JPJ pula, kalau tak ada dia cek tengok tak ada, dia samang. Nak kena bayar rotek, insurans. Cina pula hak tukar minyak enjin tu tak kena langsung saudara kita. Jadi pening tak guru ni nak mengajar. Apa lagi? Beri RM6 cukup lah. Aku tak beri sakit tak ikhlas pula nak duit. Jenuh main. Kalau gitu tok imam masjid, mufti jangan bayar gaji. Mufti negeri Kedah lagi apa ni? Tidak dibayar sekupang, takut tak ikhlas. Agak-agak ada mufti nak beri fatwa. Guru-guru kafar tak bayar-bayar ilmu. Tok imam masjid, tok siap, tok bilal, tok sah. Mari bang ikhlas. Kalau tarikh ikhlas itu free lah. Takut sekali fardu kifayah tak mari. Nak mari kena aku pada kerja. Waktu zuhur aku nak kerja lah. Sebab tu lah dibayar kepada tok bilal, tok siap, tok imam ni. Kenapa? Kerana nak lepas fardu kifayah kita. Tidak tok bilal pun juga ada agak 800 tok bilal. Kena bagi ke dia agak lah. Sebab dia nak urus masjid ni. Tak dapat 800 tu dia nak kena pergi kerja ni. Dia apa ada rumah tangga. Nak kerti tak? Bukan bagi. Ni payah nak bayar ni. Bila kita ayat tu, itu semua penunggang agama. Kalau gitu mufti, cikgu-cikgu sekolah agama semua tak sudah bayar gaji nak tengok berapa putih orang nak mengajar orang. Habis kata agama kita. Mufti tak boleh ketua fatwa. Nak fatwa kena dia pun kalau nak pergi motong. Malah nampak anak bini nak mengaji sekolah yuran anak balu. Kena cerdik lah bercakap TikTok boleh lah. Mana lagi? Gitu kena reti lah. Kena reti sebab tu iman. Dia kena. Sebab tu dalam perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang, harta yang dirapah orang kafir tu, adakah Nabi masuk Baitul Mal? Nabi beri kat siapa? Beri kepada orang yang terlibat dengan perang. Tidakkah dia mau tu perang ikhlas? Apa bodoh sangat. Aku tak pergi perang nak pergi kerja apa ni mah. Anak bini dia rumah pun. Tu cara kena reti. Sebab tu orang lain tak boleh ambil dari mah perang, melainkan orang yang mertai perang. Dia mau tu bekerja agama tu. Ni cakap bila ustaz, paling gitu ustaz ini penunggang agama. Pakat gitu mufti berang. Tok imam tok siap tu sudah beri. Nak tengok masjid pun mesti nak hidup. Sahabat tuan-tuan. Begini ada komplain ni. Inilah kita ada ni. Jadi bila macam tu, tok guru ni pun dia kata kena. Yahudi lebih baik lagi pada membayar akan hak gurunya. Tapi dia kata gitulah, jangan ada sakut dengan Yahudi. Yang jadi kafir ni sebab dia kata, kalau gitu baik orang Yahudi bayarkan nak muka
Ketuk guru dia mah lagi molek lagi pada kita. Dia kata gitu. Ni jadi kafir lah. Tak boleh kata gitu. Nama lagi. Maka orang itu jadi kafir. Cuma jangan kita minta tak harga. Kita minta di keperluan tu. Nama lagi. Keperluan dia pasal dia. Tu yang Nabi pergi perang. Habis perang Nabi panggil orang perang bagi ghanimah perang. Ada seorang sahabat tu, dia duduk geram tali pinggang. Bila habis perang tu dikumpul harta orang kafir rapah daripada badan orang kafir, tak kira lemah, rantai emas, pedang yang lawa-lawa molek, barang-barang yang dia bawa, hipun-hipun tamu lu tak boleh bagi lagi, Nabi yang bagi. Ada seorang tu duduk geram tali pinggang, dia palah dulu. Nabi kata, mudahan tali pinggang tadi membelik dia menjadi api neraka di akhirat esok. Tu nak ya beri. Sebab apa? Nabi akan bagi kau ni boleh hentak apa, kau ni boleh hentak apa. Semua dia tu infak sabilillah. Pejuang fi sabilillah lah tu. Tentera Badar, tentera Hunain berperang. Abu Sufyan baru masuk Islam. Dia bawa anak dia Muawiyah bawa anak dia Yazid. Jadi Abu Sufyan ni chair dia, Tok Wan. 3 beranak turun medan perang, jihad fisabilillah. Habis perang semua, Muawiyah Abu Sufyan jumpa Rasulullah, kami nak unta tu. Nabi kata ambil unta. Duk sat mari pada Rasulullah. Abu Sufyan kata, anak aku Muawiyah tu nak kambing apa semua tu. Nabi kata ambil. Aku cucuku dah, cucu pun ambil. Sahabat hak tu ikut Nabi tu dia. Mula dah Muhammad ni, dia jumpa kawan dia, dia jumpa saudara dia orang lama, dia mula dah lah. Tu sahabat Nabi tuan-tuan. Nampak lagi? Kena faham lah, kena faham gitu. Jangan daripada komplain dan TikTok ngaji kita. Ini pakai min TikTok ya. Yang tu tulis penunggang agama. Tak lain tak tu nak tulis. Lepas tu nak agama nak royak macam mana? Kalau ni royak gini, penunggang agama. Tajuk tu. Kita pernah meluat tengok. Kalau jumpa aku sepak orang ni bodoh tengok ni. Ustaz tu guru PK ajar gini, ni penunggang agama. Ustaz yang terlibat masalah siasah politik, penunggang agama. Ustaz yang hurai tauhid, penunggang agama. Dah siapa dia? Hak moleknya. Semua nak datangkan imej buruk. Lebih pada Yahudi lagi. Suka mendatangkan imej buruk kepada guru-guru agama ni. Dia nak cerita ke mana? Apa lagi? Kena gerti tak ni tuan-tuan? Gitu dah. Dia jadi kafir ni sebab apa? Sebab dia tinggikan Yahudi lari pada Islam. Tu tajuk dia. Dia kata itu baik gitu, baik Yahudi bagus lagi. Hak tu yang tajuk dia jadi kafir ustaz tadi. Ustaz yang mengajar kanak-kanak mengaji Quran. Ada kita ada lah. Maka orang itu, orang hak mana? Orang hak mengajar ke budak mengaji Quran tadi. Dia kata kalau begitu Yahudi bagus lagi pada membayar hak guru. Jadi kafir lah ustaz tu. Nampak lagi. Dan jikalau lagi perkara jadi kafir, apa dia? Diberi kafir yang baru masuk Islam akan harta zakat. Orang baru masuk Islam, dia mu'alaf termasuk asnah 8. Kita boleh beri duit zakat ke dia. Sebab apa beri zakat? Menjinakkan hati dia. Macam Nabi buatlah perang Hunain tadilah. Abu Sufyan baru masuk Islam, iman pun tak tebal lagi, cinta dunia dia pun kuat, harta ni. Jadi nak tarik dia, beri harta banyak. Tu dia panggil mu'alaf ni termasuk asnaf yang 8 tadi. Lepas daripada fakir miskin, orang yang berutang, apa lagi? Lagi amil yang dilantik oleh sultan. Ada lagi? Fakir miskin lagi, orang hamba mukhatab. Maka mu'alaf juga termasuk antara orang yang boleh menerima zakat. Tak kira lah zakat fitrah atau zakat apa pun.
Orang Hindu kan Buddha masuk Islam kampung kita. Walau dia kaya pun bukan tajuk kaya, tajuk dia mu'alaf. Macam amil yang dilantik itulah. Di masjid kita ni. Mari bulan puasa dilantik seorang menjadi amil. Bukan amil, tu amil spring, amil kumpulan UKIS. Amil. Amil ni tukang kutip duit pirah tu. Dia kereta saja pun 16 butir, kaya, rumah besar. Boleh makan duit zakat tak? Boleh lah, bukan sabit dia miskin, sabit dia amil. Kita ni pening hak tu. Pak siapa pula dia di sana dapat lah. Fakir miskin tajuk lain, fakir lain, miskin lain, tu tajuk satu boleh beri. Ni geng lain pula yang dapat menerima zakat walau dia kaya. Dia boleh makan duit zakat juga sebab dia pengutip yang dilantik oleh sultan. Macam masjid ni. Tok Siak, Tok Bilal lah dilantik sebagai amil, nak kutip duit terah duduk depan tu. Jadi dia boleh makan duit 20%. Lalu tak siapa dia nak makan zakat, dia kaya. Kaya hak miskin satu buah. Hak ni tajuk amil. Macamlah asnah sabilillah. Asnah riba seperti guru-guru yang mengajar. Masa dia mau pernah mengajar pelajar-pelajar pengajian. Nampak ke? Dia mau boleh terima tak? Padahal dia mau kaya. Boleh terima lah. Dia bukan tajuk miskin kaya, situ tajuk dia asnah sabilillah, menyampaikan jalan Allah. Agama tutup guru pondok tu. Ingat miskin lah. Dia mau jutawan pun dah. Tapi dia mau layak menerima zakat atas nama asnah sabilillah. Kita duk faham zakat ni orang miskin. Tu yang pening. Dia jadi kelahi kat kampung tu. Budak tu pelajar nak pergi Islam, agama Islam. Tapi anak orang kaya. Tiba-tiba pejabat zakat beri duit. Kampung kata apa? Pak dia kaya tu. Alah. Pak dia kaya tajuk lain. Tajuk dia asnah sabilillah. Tu penajar-penajar yang dibuat oleh Ustaz Azizah dulu. Dia tubuh tabung Tengku Mahmud. Dia wajibat zakat buat tu. Hak panggil naik terima tu kan nak orang miskin. Orang kaya apa dah. Tapi atas jalan sabilillah. Kita tak faham ni duk kelahi kat kampung ni. Hak ni tajuk lain ni. Nak urai faham tu. Hak ni tajuknya. Dan jikalau diberi kafir yang baru masuk Islam. Contohnya di kampung kita, ke taman kita ni, ada orang masuk Islam. Jadi pihak masjid pun pilihlah dia untuk diberi zakat. Yang lagi? Akan harta zakat. Pak siapa beri? Kerana menjinakkan dia, menjinak hati dia. Supaya dia tertarik dengan Islam ni. Orang baru-baru dia biasalah, dia tak kuat lagi. Maka dengan harta tolong dia tu menguatkan lagi keimanan dia kepada Islam, sungguh-sungguh dia. Maka berkata seorang Islam, biasalah masyarakat ni. Tengok sekali bila pergi masjid mari nama dia tak lekat. Nama mu'allah tu baru mari dia terima duit zakat 500. Dia mula dah lah. Mesti bunyi dia. Tahun lepas dia dapat dah. Jadi pihak masjid ni pun nak buat jadual bin molek. Tahun ni tak payahlah. Kita cari mu'allah lah. Tengok-tengok tepek di masjid. Nama mu'allah tu. Dia tak puas hati. Dia Islam lah. Maka berkata seorang Islam. Mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir, lepas tu masuk Islam klik jadi mu'allah. Duk nak duit zakat ya. Dia kira macam tu. Teruk sungguh ni kota-kota ni. Aduh. Dia kata kena. Kalau begitu dia kata mudah-mudahan kiranya aku jadi kafir, kemudian masuk Islam pula. Aku supaya diberi orang akan harta zakat tadi. Jangan doa itulah. Kata gitu ya kafir dulu lah. Sebab bercita-cita menjadi kafir. Tak rodok lah dalam Islam lah. Tahun 2025 ni. Nak 2026 ni nak tukar kok lain lah.
Lah tu kafir, bukan 2026. Cita-cita jadi kafir, duk cita-cita pun kafir. Ada lagi. Jaga apa pula ni? Ni macam ni ya. Kalau begitu dia kata mudah-mudahan aku jadi kafir ya. Lepas jadi kafir masuk Islam Allah balik. Bila jadi mu'allah kan nama dia di masjid dia mau beri batuan pula. Dia cakap tu. Teruk sungguh ya tukar Maka orang itu jadi kafir, jatuh murtad. Allahu Akbar. Ini dia, tapi ada ni ulama tulis kitab ni. Kata-kata macam tu ada. Cuma kita tak berjumpa kadang-kadang. Pertama masyarakat dalam keadaan tak mengaji langsung. Celek mata cari makan saja ya. Dia bercakap ikut sedap mulut dia. Nampak lagi. Ya begitu. Tu sebab tu di kampung kalau menjumpa orang pekerjaan tu dulu nama belakang memang betul. Kalau sebut nama dulu pekerjaan belakang hak tu tiruan. Sebab orang ni gaji sembang, gaji cakap. Pandai cakap orang. Orang yang nak cari siapa? Nak cari mak cikgu. Masalah mana dia tu? Bukan cikgu sungguh, cikgu jadian. Dia mau tak nak pergi jumpa cikgu mak, memang mak tu memang cikgu tu mengajar anak murid sekolah. Tapi dia mau kata nak jumpa tu dah mak cikgu, saya mak tiruan, cikgu tiruan. Dia mau tak nak jumpa siapa dah? Doktor mak. Lagi. Hak tu memang tu mak tu doktor betul, berubat orang, ada klinik, ada hospital, kerjaan swasta. Tapi dia kata mak doktor jahanam. Mula gimana ni? Jumpa mak doktor. Sahih lah tiruan. Ni macam ni. Kaki sembang ni kot kedai. Macam-macam ni. Mak lagi. Dia mau nak jumpa siapa dia? Dia jumpa ustaz mak. Memang mak tu ustaz betul. Kalau mak ustaz, jangan besar. Hak tu ustaz jadian. Mana weh? Tu mak ustaz tu. Cakap macam ustaz ya. Padahal dok ni. Nampak lagi. Mau kenal gitu ya. Nak kenal hak sungguh dengan hak bahu tu dia. Tiruan. Dia lari depan belakang tu ya kita. Macam tu ya. Macam ni ya. Orang kadang-kadang sembang terbit. Kalau gitu jadi mu'allah senang. Syarat nak jadi mu'allah kena kafir dulu. Baru dapat zakat kot. Harap ada ni masjid tak boleh kita dah. Kita Islam dah. Tu dia. Boleh jatuh murtad. Jadi kafir. Ulama buat siap dah kata-kata yang boleh menyebab murtad ni supaya kita berjaga-jaga. Habis alam sunai rahimah. Dan barang siapa menafikan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Abu Quhafah nama dia. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah pak mentua Nabi kita Muhammad. Nabi menikah dengan Aisyah anak dia. Dan menjadi sahabat Nabi yang paling rapat sekali. Hijrah pun Nabi hajak dia. Dibantu oleh anaknya Asma. Dan juga Abdullah. Ini tak hebat Abu Bakar Siddiq ni. Dia ada anak dia Aisyah, Asma, Abdul Rahman, Ummul Kasum. Jadi banyak orang. Dia 5 orang. Abu Bakar Siddiq ni. Seorang lagi nama Muhammad. 5 orang. Anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Islam belaka. Orang hebat belaka. Asma apa hebat, Aisyah apa hebat. Gitu. Sayyidina Abu Bakar ni dia jadi khalifah Nabi selepas Nabi wafat. Dia melantik dia di Bani Sa'adah. Orang Muhajirin dengan Ansar mesyuarat kira lagi mari Abu Bakar Umar Al-Khattab melantik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Perkara apa yang dia buat mula-mula? Lepas jadi pemerintah khalifah Allah, perkara yang dia buat iaitu memerangi orang murtad. Sebab lepas Nabi wafat, selama ni orang duk bayar zakat lagi. Ada golongan negeri-negeri di bawah Madinah, pemerintahan Madinah Nabi ni. Nabi wafat saja naik Abu Bakar, geng ni tak bayar zakat. Dia mau istihar keluar dari Islam. Ada pula yang mengaku Nabi zaman Nabi lagi. Antaranya Musailamah Al-Kazab.
Zaman Nabi ada dia mengaku dah Nabi. Dia minta Nabi jaga balik sini, dia jaga balik Yamamah. Tapi waktu tu Nabi tak serang lagi lah. Antara lagi Aswad Al-Ansi. Ini Nabi pelesu belakang. Jadi Sayyidina Abu Bakar hantar tentera lawan dengan orang-orang yang mengaku Nabi. Jadi kafir murtad. Islam banyak murtad. Lagi seorang lagi namanya ialah Sajah Al-Haris. Itu orang Tina, perempuan mengaku sebagai Nabi. Pengikut dia pun banyak. Ada dengan angkatan tentera. Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat Nabi jadi khalifah memerangi orang murtad. Ini. Jadi Allah sebutlah Quran tak? Allah sebut Abu Bakar dalam Quran. Kisah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang di dalam gua tu. Ketika tu Abu Bakar sangat takut sebab orang kafir nampak kaki lah dalam gua Sur. Tapi Nabi kata apa? Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Jadi Nabi Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi yang paling kali. Tajuk dia apa dia ni? Barang siapa menafikan, dia menidakkan. Dia kata kena sahabat Sayyidina Abu Bakar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Abu Bakar Siddiq bukan sahabat Nabi. Itu tajuk dia. Maka orang itu jadi kafir sebab bertentang dengan hadis Nabi. Nabi pun sebut, dalam Quran pun sebut. Ini sahabat. Sahabat lagi. Berjuang pak mertua lagi. Nabi ikat sebagai pak mertua lagi. Tengok Nabi dalam perjuangan Islam ni, dia ikat banyak cabang. Pertama Allah Ta'ala ikatkan dengan Nabi ini sebagai sahabat. Nombor dua, diikat lagi pertalian pula dengan menikah jadi pak mertua. Sebab nak bawa Islam ni dia kena ikat banyak. Begitu juga dengan Umar Al-Khattab, sahabat Nabi juga. Diikat pula dengan menikah dengan anak Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Hafsah. Jadi Nabi ini menikah dengan anak kawan dia. Bukan sekat kawan, jadi pak mertua lagi. Begitu juga anak dia. Apa dia? Itu juga Sayyidina Uthman berkahwin dengan anak Rasulullah. Jadi menantu dia. Lagi dengan Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah. Tengok, sahabat dan juga ada jadi menantu, ada jadi pak mertua. Tu saya perjuangan Islam sampai demo ni 4 orang, hebat sungguh. Apa dia ni? Jadi kalau ada orang kata Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat Nabi, maka orang itu jadi kafir. Sahabat Nabi dia mana? Dan jika ditimbang akan apa dia? Pahala, orang panggil timbang akan keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan iman ahli Madinah hak lain, iman Abu Bakar lebih tinggi. Ini kata-kata lah yang tertingginya iman Abu Bakar ni. Bila orang tanya Abu Bakar, apa yang kamu ada Abu Bakar? Rasulullah tanya dia. Aku ada Allah Rasul. Ada nak nampak. Dia orang kaya dia. Kanah pun banyak, harta banyak. Tapi bila mana ada orang Islam yang jadi hamba, yang kena siksa dengan hamba ni, dengan tuan-tuan toke-toke, orang kata tuan-tuan bagi hamba ni, Abu Bakar mai beli. Bagi duit nak banyak mana, lepas masuk Islam. Termasuk Bilal bin Rabah. Bila mana orang miskin, ada tuan dia, ada orang kata hamba-hamba abdi ni masuk Islam, nak bebas, Abu Bakar bagi duit dia, habis duit. Jadi Umar Al-Khattab ni dia juga sahabat, tapi dia ada juga separuh harta, separuh lagi habis. Kalau kita ada 10 gelung tanah, 5 gelung dia infak untuk sabilillah. Kalau Abu Bakar 10 gelung infak sabilillah. Tak boleh lawan Abu Bakar lah. Kita ni Abu Bakar pun tak boleh lawan, Umar pun tak boleh lawan, siapa pun tak lawan kita ni.
Jangan kata zaman sahabat Nabi, mari halaman baru pula. Imam-imam tak boleh lawan pula. Lagi. Kita lawan sama-sama kita pun tak lepas pergi. Tak ada. Nak lawan sudut iman tak lepas pergi, sudut ilmu tak lepas pergi, sudut perjuangan tak boleh pergi, sudut apa pun tak ada kita ni. Cukup teruk kita ni. Kalau hidup zaman demo ni, duduk taruh mana tak tahu lah kita ni. Tu dia panggil tingginya makam para sahabat. Sampai Nabi kata, kalaulah kamu menginfakkan 2 gunung bukit emas. Apa lagi? Kita waktu bik duit dengan waktu bik sekira-kira macam gunung emas tu. Apa jumpa bilion. Pada infak fisabilillah tak boleh nak timbang sama dengan perjuangan sahabat. Habislah kita. Mana tak ada dia kita nak lawan. Tak ada. Kalau saya mahu, kalau orang hak lapan modern ni sebut kata kita berjuang sama dengan sahabat, berbohong kan. Sebab Nabi kata kalau kamu infak gunung emas pun tak boleh sama lagi dengan jasa para sahabat. Tingginya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulianya demo duk dengan orang mulia. Kita ni jauh dah. Boleh sebut nama demo, suka kat demo pun jadilah. Jangan kita benci kat demo sudah. Jadilah suka kat demo. Orang lagi duk ujung-ujung pun tak apa kita ni. Jangan benci kat demo, tak ada harapan kita. Siapa benci sahabat Nabi, benci sekali dengan Nabi. Kita sayang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua-semuanya orang yang hebat. Dan barang siapa dikata orang baginya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tanah situ tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sejamulah.